أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Terima kasih kepada Al-Fadilah pengerusi majlis yang Ustazah hormati, pengerusi Surau At-Taqwa, Ketua Biro Halwa Surau At-Taqwa dan seluruh ahli jawatan kuasa, para asatizah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-puan, ibu ayah, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Orang Johor Bahru, Pulai ni kan? Ya, bandar baru Kangkar Pulai. Masya-Allah ya, patut nampak muda-muda pasal bandar baru ya. Masya-Allah. Tuan-puan semua sihat? Ustazah suspend masuk tadi ya, tengok tuan-puan serius saya tengok Ustazah. Ya, kena Ustazah lain sebenarnya datang orang lain ya. Salah Ustazah ke apa ni ya? Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita bertemu pada petang ini dalam satu suasana mahabbah, kasih sayang, alhamdulillah ya. Ustazah pun teruja nak bertemu dengan tuan-puan dan InsyaAllah mudah-mudahan dapat kita manfaatkan pertemuan kita dengan baik pada petang ini. Untuk pengetahuan muslimin muslimat, masa yang Ustazah ada sangat terhad. Ya, maknanya insyaAllah kita akan habis sekitar jam 4 petang. Ya, langsung Ustazah nak balik ke Kuala Lumpur ya. Jadi Ustazah duk timbang-timbang tuan-puan nak cakap apa dalam masa tak sampai 1 jam. Ya, nak cakap apa tuan-puan? Borak-borak aja ke? Ya, ke soal jawab ke macam mana, timbang nak cakap apa. Jadi Ustazah mohon izin tuan-puan, eksklusif pada petang ini insya-Allah lah ya. Ustazah nak berkongsi sahaja sebab kita nak bincang tentang hijrah keluarga. Macam mana kita nak perbaiki keluarga kita. Ya, jadi insya-Allah berikan Ustazah keizinan ya. Berikan Ustazah peluang untuk berkongsi bagaimana Ustazah mendapat didikan ataupun boleh Ustazah cakap tuan-puan, antara orang yang paling Ustazah kagum dalam hidup Ustazah dari sudut tarbiyahnya, dari sudut didikannya, tak lain dan tak bukan ialah ayahanda dan bonda Ustazah sendiri. Jadi mudah-mudahan masa yang sangat terhad ini, boleh ya tuan-puan, Ustazah nak share dengan tuan-puan bagaimana Ustazah melihat betapa bernilai dan berharganya seluruh pengalaman sepanjang Ustazah ya, dilahirkan, dibesarkan, dididik oleh dua orang manusia yang terlalu istimewa dalam hidup Ustazah, iaitu bonda dan ayahanda Ustazah sendiri. Ustazah percaya tuan-puan juga begitu. Kagum tak dengan mak ayah kita? Kagum kan? Masya Allah. Ini kalau Ustazah bagi mic ni ke akak-akak ni sampai maghrib tak habis ni ya, semua pakat nak share belaka. Tapi minta maaf ya puan-puan, giliran Ustazah tengah petang ni ya. InsyaAllah nanti kita bagi giliran yang lain pula. Yang itu saya rasa benda yang sangat basic. Semua orang akan menghargai, menghormati kedua ibu bapa masing-masing. Cuma hari ini bagi turn kat Ustazah lah ya, untuk Ustazah kongsikan tuan-puan, sebab Ustazah percaya ya, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar ya, apa dia yang paling berharga, yang paling Ustazah rasakan menjadi anak kepada kedua ibu bapa tersebut. Boleh tuan-puan? Jadi Ustazah perkenal diri dululah. Ustazah ni orang Negeri Sembilan. Ada tak orang negeri datang Johor ni? Ada orang negeri sini? Ada, seorang dia. Ya, seorang tak ada cakap negeri lah. Dua, kan ya? Jadi kita cakap bahasa Malaysia standard lah ya. Ibu ayah guru agama. Ya, mak ayah guru agama. Ustazah boleh cakap tuan-puan, Ustazah nak kelima daripada 6 orang adik-adik. Ada seorang je lelaki-lelaki. Ustazah terasa yang amat
dibesarkan dengan kasih sayang. Itu terasa sangat. Sangat terasa. Benda tu boleh teringat-ingat lah tuan-puan. Masa kita sekolah rendah, tidur merata-rata. Kan, tidur kat luar bilik tidur, dekat rumah tengah tidur, asal mana-mana nak tidur je lah. Abah tak marah pun. Sebab Abah akan angkat. Sekolah rendah tuan-puan, sekolah rendah. Angkat untuk letakkan dalam bilik yang Abah sudah pasang kelambu. Kadang-kadang tak tidur tuan-puan, saja je lelap. Sebab apa lelap? Nak suruh Abah angkat. Angkat tuan-puan. Bukan nak kecil-kecil macam ni terangkat lagi ni. Ya? Tapi taklah besar macam ni kan, atau macam perempuan ni, tu heret je kan, ya? Angkat. Subhanallah, terasa sangat dididik dengan kasih sayang. Ya, terasa. Malam tadi Ustaz bincang dengan suami Ustazah perjalanan segamat ke KL. Ke Johor Bahru, segamat Johor Bahru. Sampai Johor Bahru dekat pukul 4:30 pagi tuan-puan, daripada segamat program. Ustaz cakap ada satu ayat, Ustaz lupa nak cakap kat segamat. Ya, ada satu ayat nak cakap tapi lupa lah bang nak cakap kat segamat. Ustaz kata apa dia? Ustazah percaya ketika mana sebuah keluarga itu yang biasanya mak yang didik anak kan, biasanya mak yang akan bagi perhatian mak. Tapi Ustazah percaya ketika mana sebuah keluarga itu melibatkan lebih-lebih lagi pada ayahnya untuk didik anak-anak dia, Ustazah percaya keluarga itu akan berjaya. Penglibatan seorang ayah tuan-puan, sungguh Ustazah kata, sebab Ustazah terasa macam tu, Ustazah dibesarkan macam tu. Campur tangan Abah tu, penglibatan Abah tu sangat dirasakan. Mak jangan ceritalah, memang tu kerja mak. Tapi penglibatan ayah. Dan ini di antara perkara yang Ustazah nak kongsikan tuan-puan sekalian. Apa di antara perkara-perkara yang mahal sangat dalam membangunkan keluarga kita supaya keluarga kita menjadi keluarga yang insya-Allah yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita nak bawa keluarga kita kepada hijrah yang lebih baik. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama telah Ustazah sebutkan iaitu kasih sayang. Kasih itu mengalir tuan, mengalir. Selalu berlaku sentuhan antara mak dengan anak, ayah dengan anak, berpimpin tangan, berpegang tangan, bersalaman, mengalir. Dan yang paling besar sekali ialah jiwa ibu dan ayah tersebut dalam bentuk anak-anak tuan-puan, jiwanya jiwa yang halus. Jiwanya jiwa yang lembut tuan-puan, lembut. Dia bukan kasar, bukan garang, bukan apa lagi nak kata yang bukan ya, tapi jiwa dia halus amat. Halus tu bukan dulu tuan-puan, sampai sekarang. Ustazah dengan kesibukan tuan-puan, Ustazah minta ampun kepada Allah. Minta maaf mak abah Ustazah kadang-kadang 3-4 hari tuan-puan tak telefon ayah Ustazah. Kalau telefon kampung, kenapalah kita ni asyik nak cakap dengan mak je. Betul tak? Kadang-kadang abah yang angkat tetap juga lepas cakap dengan abah sepatah dua, nak juga cari mak. Kesian abah-abah sedunia. Ya? Sebab apa? Macam jadi trend ya. Kita kalau telefon kampung, cari mak. Lepas tu kadang kalau abah angkat, tak tahu mana idea dia, mak. Jadi Ustazah tuan-puan 3-4 hari kan, lupa, macam ingat tu ingat tapi tak telefon abah. Ya, tak telefon mak jugalah masa tu. Bila call rumah tuan-puan, ini bukti-buktinya masih ada dalam handphone Ustazah ni. Bila Ustazah call rumah, ayah yang angkat, abah angkat. Baru lagi ni abah angkat. Abah kata, "Kak Cik, abah baru lepas muntah sebanyak-banyaknya. Ya Allah, kenapa bang? Salah makan." Jadi Ustazah pun cakap, abah apa ni, minum air banyak-banyak sikit, air suam. Adalah cakap-cakap sikit kan.
Dan Ustaz kata insya-Allah hari Isnin depan Kak Cik akan ambil cuti nak balik ya, nak ziarah. Lepas Ustaz telefon tuan-puan, dah letak telefon. Sekejap lepas tu masuk mesej daripada Abah. Abah kata apa tuan-puan? Ayah Ustazah kata terima kasih nak sebab ambil berat pasal Abah. Ustazah baca tu tuan-puan, Ustazah kata Abah sangat bijak didik anak. Abah sangat pandai main jiwa dengan anak. Itu telah berlaku daripada Ustazah kecil tuan-puan. Tengok cara dia kata apa, terima kasih nak sebab ambil berat pasal Abah. Ustazah rasa tak layak untuk terima kasih tu sebab 4 hari tak telefon mak Abah. Itu kebetulan kan tuan-puan, ayah kita sakit masa tu lepas muntah. Tapi dia boleh tulis. Umur 82, bukan senang nak tulis mesej. Penuh dengan titik. Ya, titik-titik. Nak baca tu bukan senang tu. Titik-titik. Tapi boleh baca tuan-puan. Terima kasih nak ambil berat pasal Abah. Padahal Ustazah kata apa? Tak layak untuk dapat terima kasih. Tak layak. Tapi secara sangat halus. Ustazah terdidik macam mana tuan-puan? Punyalah sikitnya kamu ambil berat pada mak ayah kamu, sampai sekali kamu buat pun mak ayah kamu perasan. Sebab apa? Sikit sangat. Kalau orang tu duduk rumah jaga mak ayah dia, pagi petang siang malam menguruskan mak ayah dia, tak dan mak ayah nak mesej terima kasih. Tak dan tuan-puan. Tapi sebab sikit sangat, lepas satu mesej, terima kasih nak ambil berat pasal Abah. Ustazah menangis tuan-puan. Aku ni macam mana ni jaga mak bapak ni? Aku ni macam mana ni bakti dengan mak ayah ni? Sebab apa? Sebab yelah, kita mungkin ada banyak-banyak alasan, tapi dia tak pernah marah. Dia tak cakap baru ni telefon Abah, mana pergi 2-3 hari cik tengok dalam TV je. Tak cakap macam tu. Tak pernah sindir-sindir macam tu tuan-puan. Tak pernah sindir-sindir macam tu. Tapi dia cakap dengan penuh halus budi bahasa, terima kasih nak ambil berat pasal Abah. Sampai Ustaz rasa malu tuan-puan, malu. Dan Abah tak pernah berubah. Dia didik anak-anak dengan jiwa tuan-puan, dengan emosi. Tak pernah kena pukul lempang, tak pernah. Tak perlu, kadang-kadang tak perlu pun. Sebab apa? Dengan hati yang lapang, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tawaduk, dia menang. Dia boleh beli jiwa kita. Ini yang mak ayah kena ada tuan-tuan. Ustazah cakap dia tak boleh buat pun. Sikit-sikit je nak contohi. Subhanallah, dia beli jiwa kita. Ustazah kalau tengok tuan-puan, anak-anak form 1, form 2, jannam, form 3, jenis apa, ada degil-degil sikit. Dia ada orang kata apa? Orang Johor kata apa yang kalau degil-degil ni? Dia kata naughty Oh, Masya Allah, orang putih tentang kat Singapura Masya Allah. Adalah perangai-perangai, ada PL lah ada PL dia, kerenah dia. Ustazah macam boleh okey lah. Sebab apa? Sebab kita belajar daripada kisah silam kita tuan-puan. Ya. Kadang-kadang kita nak anak kita main lagi kan. Kita tengok sikit kita dulu macam mana. Ya, mak tak nak huruf lain. Periksa mesti A. Sekali anak kita jumpa kertas periksa kita, mak pun matematik E, dia katakan. Padan muka mak tu kan, ya. Sungguh tuan-puan, tengok kisah silam kita. Ya, belajar. Subhanallah tuan-puan sekalian, Ustazah menyorot kisah Ustazah dulu macam mana. Seorang anak kampung tuan-puan yang Allah beri rezeki dapat A semua UPSR. Ustazah adalah tahun pertama UPSR. Sebelum tu namanya peperiksaan penilaian darjah 5. Siapa yang tahun pertama angkat tangan? Tahulah umur dia berapa, ya. Ustazah tahun pertama tu UPSR. Alhamdulillah dapatlah A semua 5 subjek 5A. Biasanya Abah kalau urusan anak-anak, Abah akan istikharah. Itu satu yang diamalkan, istikharah. Ya, dia tidak membenarkan semata-mata keinginan mendahului apa yang Allah inginkan untuk hidup kita semua. Tapi sebab dapat boarding school, asrama penuh, macam tak payah istikharah je. Sebab dapat
boarding school, ya, asrama penuh. Masuklah asrama penuh, namanya sekolah menengah ... ya. Masuk sekolah tu. Tuan-puan, seorang anak kampung masuk sekolah boarding school, bercampur. Kita duduk jempol, tuan-puan. Orang ulu lah, orang kampung. Kawan orang Kuala Lumpur. Segambut, Bukit Bintang. Kalau dengar kawan kata daripada mana? KL, ya Allah. Ya, bestnya duduk KL. Tak kira duduk Setinggan pun masa tu, ya. Duduk KL, ya. Dia macam betul lah, dia macam ada split personality. Tak jelas. Ya, kita belum terarah untuk, kita punya akal belum sempurna, tuan-puan. Nak fikir tujuan hidup tu belum. Form 1, Form 2 ni sekarang mungkin lebih awal lah. Masa Ustaz belum lagi lah. Dia belum nampak lagi. Orang lain mungkin dah nampak awal, Ustaz belum. Jadi dia hoha. Cuti pergi rumah kawan, nak pergi Kuala Lumpur. Ya. Jadi apa yang berlaku? Satu hari, tuan-puan, pada masa Ustazah tingkatan 2, ayah Ustazah datang sekolah. Naik kereta MG. Dia punya nombor plat dia. Kereta Nissan kotak 4 segi. Nissan lama. Beli cash 5,000, tuan-puan. Puan cakap dengan Abah, belilah cepat kereta. Ya, Abah dulu guru besar, guru agama. Ada duit juga, tuan-puan. Tapi Abah cakap, Abah tak nak berhutang. Sampai Abah ada duit cash, kita belilah kereta buruk-buruk asal boleh pakai. Jadi masuk kereta tu, tuan-puan, dekat sekolah, orang tahu tu kereta Ustazah, ayah Ustazah. Selalu kereta lain besar-besar. Ya, ini kereta MG Datsun 4 segi. Panggil, Ustaz jumpa Abah. Abah kata apa? Abah nak jumpa pejabat, nak ke pejabat, jumpa dengan guru besar. Ada pun adik, siap-siap barang semua, kita pindah sekolah. Saya kata pindah sekolah? Sekarang Abah kata, sekarang kita pindah sekolah. Tak ada unding-unding, tuan-puan. Pindah sekolah. Kenapa, Bah? Ni kawan-kawan best, kawan-kawan sekolah. Ya? Tapi macam tak ada kekuatan nak lawan dia. Masa tu macam tak ada kekuatan. Abah kata Abah dah istikharah. Abah dah istikharah. Bukan di sini tempat dia. Sekolah dengan Abah. Sekolah mana, tuan-puan? Sekolah menengah agama ... Ulu. Ada ulu ujung dia. Asalnya sekolah boarding school ni. Ustazah budak, tuan-puan, otak tak cukup sempurna, nak nyebut ulu tu malu. Bila kawan-kawan tanya nak alamat kan, dulu-dulu kan utuh-utuh surat, nak alamat sekolah baru, Ustazah tak tulis ulu, tak sampai surat pada Ustazah. Sebab dia ada banyak, Tengah, Hilir, Ulu, tak tulis ulu. Malu, tuan-puan. Perangai Ustazah dulu. Tapi tak terkata apa. Bila cikgu-cikgu tanya, kita kan jumpa cikgu salam kan, kenapa pindah? Dia tak tahu nak cakap apa, tuan-puan. Sebab tak tahu nak cakap apa, Ustaz kata tak sihat. Harap-harap kalau cikgu-cikgu Ustazah dengar ni, dia tahulah yang Ustazah sampai epek jawab kan. Ya? Sebenarnya Abah kata pindah sekarang. Pindah, tuan-puan. Ustazah sebenarnya memang betul-betul tak boleh terima kenapa Abah pindahkan tiba-tiba. Dah seronok sekolah asrama penuh, pindah semata-mata kerana Abah bertanya kepada Allah, baik tak anak aku terus di situ? Sekolah tu bagus, tapi mungkin bukan untuk Ustazah. Sekolah tu sangat bagus, tapi bukan untuk Ustazah. Pindah, tuan-puan. 2 minggu, tuan-puan, meroyan dalam bilik. Layan lagu Eka Matra. Ni tak kenal ni, budak muda tak kenal Eka Matra ni. Ya? Pusara Lebuh Raya. Kenal Eka Matra? Kena suruh saya nyanyi. Oh ya Allah. Layan Eka Matra yang saya ingat malam-malam dengan radio. Sebab apa? Kita sedang sedih kan, kita kehilangan kawan kan. Masa tu, tuan-puan, tak apa benda dalam kepala Ustazah rasa semua orang tak betul. Ini mesti kakak-kakak Ustazah punya kerja, hasut ayah Ustazah ke apa benda. Ni mak ni pun sama dengan Abah ni. Sampai Ustazah histeria tu. Histeria menjerit, tuan-puan, menjerit. Semua tak betul, semua salah.
memang apa ni, adik ni anak tiri macam tu lah ya. Zaman-zaman dulu dia sangat terpengaruh dengan tahap dramanya kan ya. Kalau tension ni rasa dia anak tiri kan ya. Memang anak tiri, jerit dalam bilik tuan-puan, gelap bilik tu, jerit. Sampai kan saya ingat lagi, kakak Ustaz bawa lagi makanan, dek makan lah dek. Tak nak makan. Habis tu nak jadi apa? Penagih dadah. Bayang tuan-puan. Jadi puan-puan sabar je kalau anak nakal-nakal kita tak tahu ujung dia apa, sabar dulu. Ustazah tu penagih dadah Ustazah. Mai kot damnya mulut nak cakap apa. Orang tension tuan-puan, sakit hati. Kenapa abang pindahkan sekolah? Semua tak kena belaka. Kawan-kawan ni salah tu salah. Tapi tuan-puan, dalam keadaan ustazah seksa diri sendiri dalam bilik tu, saya ingat lepas maghrib abah masuk bilik ustazah dan aura ayah masuk bilik tu lain macam. Ingat sampai hari ni. Lepas solat ayah kita lepas solat pakai jubah putih, pakai serban tuan-puan, lepas solat dekat masjid dengan macam bercahaya. Saya nampak macam bercahaya. Bilik tu gelap, macam bercahaya. Duduk, masuk bagi salam, Assalamualaikum, perlahan. Seolah-olah semua dia punya aura tu tuan-puan, memang subhanallah. Salam dia semua mencemaskan ustazah. Ustazah jadi terkaku, jadi kaget macam tu. Duduk. Lepas duduk, tenang, duduk. Kita pun sampai tertanya-tanya, lepasnya abah nak buat apa? Kita tak tahu apa yang kita akan hadapi. Abah akan marah ke apa ke, kita tak tahu. Tiba-tiba abah panggil, dek, mari duduk dekat abah. Ustazah pun duduk dekat abah. Tangan abah tu masih sejuk tuan-puan. Orang lepas solat lepas ambil wuduk, tangan tu sejuk. Bila dia sentuh tangan kita tu, ya Allah, mengalir. Subhanallah. Kalau kita tak adalah miliki nilai tu tuan-puan dengan anak-anak, itu kena cek juga Ustazah percaya benda tu akan datang bila kita ada banyak amal soleh. Kalau hati bersih, insya-Allah benda tu boleh dirasakan oleh orang lain. Ya. Mengalir rasa tuan-puan. Dan apa ayah cakap? Abah cakap apa? Dek, abah minta maaf banyak-banyak. Mungkin cara abah salah, mungkin cara abah tak betul, tak kena dengan adik, sehingga adik terpaksa menjerit-jerit. Sampai terpaksa menjerit-jerit. Sampai adik terpaksa macam ni jadinya anak abah. Masa tu tuan-puan, ya Allah, ya Tuhan, ustazah tak nak dengar. Ada satu perasaan ustazah tak nak dengar mak ayah ustazah minta maaf. Tak nak dengar tuan-puan. Jangan mak ayah ustazah minta maaf dengan kita. Kita anak tuan-puan. Membenarkan mak ayah kita cakap maafkan mak. Ustazah rasa jahatnya anak tu. Ustazah rasa macam tu. Sampai kita ni macam abah tak salah. Macam baru nampak tuan-puan. Minta maaf, nangis-nangis. Tak apa bah, apa yang abah buat tu baik apa. Dan dia cuma minta ustazah berlapang dada untuk mengikut bagaimana petunjuk Allah kepada ibu dan ayah yang tak berhenti minta tolong Allah tunjuk apa jalan terbaik untuk anak dia. Tiap-tiap anak tuan-puan lain-lain. Jadi saya kata okeylah bang, adik redha, adik rela ikut petunjuk itu. Serah pada abah, serah. Dan alhamdulillah tuan-puan, subhanallah, besarnya makna dalam kehidupan ustazah. Setahun lebih ustazah dapat intim dengan abah. Tiap-tiap pagi pergi sekolah sama, balik sama. Sebab tu sekolah abah. Sekolah, itu cikgu dia. Ya, walaupun tiap-tiap hari Senin kena denda keliling padang. Sebab abah selalu lambat pergi sekolah. Kita numpang abah kan. Ya, bila dah naik kereta je, alamak abah nak buang air besar lah dia katakan ya. Jadi lambat lagi. Pengawas pun satu hal juga ya. Anak cikgu pun dia denda. Ya, tengoklah sikit dah kita numpang cikgu kan ya. Kena denda. Tapi subhanallah indahnya. Dan suasana tu tuan-puan, suasana apa ya? Suasana kasih sayang. Kadang-kadang Ustaz lambat datang kat kereta. Sebab apa? Borak-borak dengan kawan, main-main dengan kawan. Abah tunggu tu dengan senyuman tuan-puan, dengan senyuman. Bukan muka ayah-ayah sedunia hari ni lah. You berkorot kan? Tak ada tuan-puan, senyum.
kenapa lambat? Tadi bang main-main tak kena dah habiskan juga kan. Dah main congkak kena bagi habis lah ya. Marahlah kita punya kawan tu kan. Tak ada apa, tak jadi hal. Allahu Akbar tuan-puan. Semua tu bagi ustazah satu pengajaran yang sangat besar. Kita tak boleh bentuk keluarga kita dengan kekerasan tuan-puan. Hanya pada beberapa ketika yang kekerasan itu diperlukan. Kekerasan itu pun kita namakan sebagai ketegasan. Tapi bukan bentuk keluarga, bukan didik isteri, bukan didik anak-anak dengan keras. Sebab kita tak boleh beli jiwa manusia. Kita tak boleh pengaruhi, dapatkan hati manusia dengan kekerasan. Sehingga ke hari ini penghormatan itu terlalu besar. Kerana kami anak-anak merasakan nilai kasih sayang dan kelembutan. Lembut. Caranya lembut. Ibu dan ayah. Ya, tengoklah kita ibu-ibu moden hari ni ya. Macam mana kita dengan anak-anak. Ya, terjerit-jerit. Kita suami isteri pun ya, tengok macam mana hubungan suami isteri pula. Macam mana kita nak bentuk keluarga menjadi keluarga sakinah, ya, keluarga yang Allah kurniakan mawaddatan warahmah, kasih sayang dan kasihan belas. Sebab itu tuan-puan sekalian, benda paling besar dalam membina keluarga ialah memastikan kita suami isteri, ibu ayah, anak-anak terdidik. Ada buat satu kerja tuan-puan, ada satu profession tuan-puan, apa dia? Tazkiyatun nafsi, membersihkan hati. Hati kena bersih. Kalau hati tak bersih, tak tertanam kasih sayang kerana Allah. Kalau hati tak bersih, ego tuan-puan. Ayah jadi ayah yang ego, tak nak dengar pandangan anak. Ibu jadi ibu yang ego, mak dulu makan garam daripada kamu. Nanti kalau ego, mak ayah kurang belas kasihan rahmah kepada anak. Bila kurang belas kasihan, kita nak semua. Kalau hari ni ajar, hari ni pandai. Kalau hari ni nak jadi baik, minta anak jadi baik, petang tu nampak dah jadi baik. Tidak ada ihsan. Bila ada ihsan tuan-puan, proses itu makan masa, lama. Tapi kita bertahan untuk sabar menanti hasil dia. Itu ihsan. Ini semua diperlukan dan dia di atas nama apa? Tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Ataupun qalbun salim, hati yang bersih. Subhanallah, bila hati bersih tuan-puan, terpandu. Itu antara benda yang besar yang Ustazah lihat bagaimana penerimaan didikan daripada ibu bapa. Ustazah bukan baik sangat tuan-puan, tapi selalu kita kata macam ni lah. Kalau aku tak baik ke ya Allah, kalau aku buat salah ke, sudah tidak lagi menjadi kesalahan pada mak ayah. Itu memang kita kena tanggung sendiri tuan-puan. Sebab mak ayah dah bagi yang pada ustazah, habis dah kudrat mak ayah nak bagi. Itulah yang dia bagi, yang semampu yang dia orang boleh bagi. Bukan salah mak ayah lagi dah. Kalau ustazah menyeleweng, kalau ustazah tak betul, sama sekali bukan salah mak bapak. Mak ayah dah buat kerja mereka. Kami boleh jadi saksi, ya, makna jadi saksi besok ke akhirat, nak bagi tahu pada Allah, mak ayah dah buat semua dah ya. Salah kami, salah kami. Dosa kami, dosa kami. Sama sekali bukan kerana mak bapak. Tapi tuan-puan, masa anak ustazah nak periksa, anak ustazah tu nak periksa, ustazah mencari doa yang boleh melembutkan hati ustazah sendiri. Ustazah cari doa yang boleh membaiki hati juga. Buat doa dah, doa ya Allah bagilah anak aku kecemerlangan, berjaya ya Allah, kejayaan. Tapi ustazah rasa macam dia tak cukup apa? Tak cukup power lagi. Ya. Jadi doa apa ni ya, yang nak bagi apa, nak bagi biar sambil doa tu air mata tu berjurai-jurai, macam tu. Ni anak tu dah nak periksa tuan-puan, buat solat hajat kat sekolah dia kan. Masa buat solat hajat pun, masa awal-awal tu lah, masa duduk majlis tu, ustazah masih rasa hati tu belum dapat lagi doa yang betul-betul lah tuan-puan ya. Doa-doa yang minta berjaya tu dah doa dah. Sehinggalah Allah bagi pencerahan tuan-puan. Ustazah berdoa macam ni, ya Allah ya Tuhanku,
Kasihanilah anak ini ya Allah. Mungkin anak ini tidak memiliki ibu yang terbaik. Siapa ibu dia? Tahu tak apa kan ya? Apa ni ya Allah, mungkin anak ni tak memiliki ibu yang terbaik. Susah ustazah nak sandarkan anak tu berjaya kerana ustazah, susah. Tak boleh, tak mau, dia tak lalu doa tu. Jadi ustazah kata, wahai Allah, kesianlah anak ni ya Allah. Mungkin dia tidak ada ibu yang terbaik. Kita pun terbayang apa kita buat kat anak kita. Macam mana kita membantu dia untuk jadi cerdik. Bagaimana kita membantu dia dalam jihad ilmu. Banyak mana masa yang kita bagi kepada dia. Cuba bandingkan dengan mak ayah kita bagi kita dulu tuan-puan. Tengok mak ayah kita dulu ya Allah. Paling seronok nak balik rumah sebab apa? Nak buka tudung saji. Mak tu tunggu depan pintu, dek semua ada dah dek. Tapi kalau nak buah dalam peti ais, buah dalam peti ais nak bagi sejuk. Biar sedap anak ni balik panas-panas berlari daripada sekolah, makan buah daripada peti sejuk lebih sedap daripada buah tak sejuk. Itu semua mak kita fikirlah tuan-puan, mak kita dulu. Air basuh tangan pun dah ada dek. Sampai air basuh tangan pun dah ada. Kita suami kita air basuh tangan kat sinki. Bangun buat exercise kita. Sebenarnya pemalas. Ya, dia lupa dah letak air basuh tangan. Mak kita buat sempurna tuan-tuan. Cukup ni semua ada. Subhanallah. Ustazah tak buat macam tu pada anak-anak tuan-puan. Tak buat macam tu. Sebab itu kita kata apa? Wahai Allah, kesian anak aku ya Allah, dia tidak ada ibu yang terbaik. Tapi aku merayu ya Allah, minta dia berjaya kerana dia ada Allah yang terbaik. Dia ada Tuhan yang maha. Janganlah sandarkan anak aku pada aku ya Allah. Nanti takut dosa kita jadi hijab, dia tak boleh berjaya. Jadi penghalang, dia tak boleh berjaya. Tolong jangan dengan aku ya Allah. Tapi aku sandarkan mohon kejayaan ini pada apa? Dia adalah hamba-Mu. Dan Allah, Tuhannya adalah Allah, Tuhan yang maha baik. Bila doa tu tuan-puan, rasa sampai pula doa tu. Keluar air mata tu tuan-puan. Ustazah terus doa tu, terus doa. Tuhan tolong ya Allah. Sian dia mungkin tak ada ibu yang terbaik ya Allah. Ibu dia tak buat banyak mana pun. Tak tolong pun dia untuk jadi seorang anak yang benar-benar cemerlang, ya. Kadang-kadang malam-malam sibuk je kita ni. Bila dah malam penat nak tengok anak punya buku pelajaran. Ada ibu lain buat macam tu tuan-puan. Ada ibu-ibu lain tengok. Mana tak faham dek, mak boleh ajar, mak ajar, tak boleh tuition kan. Ada ibu lambat. Semua keputusan tu lambat belaka. Anak nak periksa lagi sebulan baru nak masuk tuition. Yang sebelum tu hanyut je lah ke mana. Ustaz cakap, wahai Allah, aku bukan ibu yang terbaik pada anak tu. Tapi anak tu hamba-Mu ya Allah. Dia ada Allah yang maha. Dan dari Allah lah kejayaan tu. Dari Allah lah ilmu tu. Dari Allah lah cahaya itu. Dari Allah lah seluruh keberuntungan hidup itu. Aku mohon dari-Mu ya Allah, langsung bagi pada anak aku. Adapun kita sebagai mak ayah, minta ampun ya Allah, banyak salah, banyak silap, banyak lemah, banyak lupa, banyak dosa. Baru terasa tuan-puan, ya Allah, mudah-mudahan anak itu berjaya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kita kena akur kembali membina keluarga dengan membawa diri kita sebagai ibu bapa untuk memiliki apa? Memiliki hati yang baik. Jangan ego. Jangan sombong. Jangan rasa, kerana kita sudah hidup lama, kena ikut. Ada masa-masanya sangat toleransi dengan anak-anak. Dan itu pengalaman ustazah dibesarkan tuan-tuan. Yang kedua, Ustazah pun tak tahu yang pertama tu tuan-tuan nak tulis apa. Yang mana satu yang pertama ni ustazah ya. Yang qalbun salim ke, yang kasih sayang ke, tulislah mana-mana tuan-puan ya. Tulislah. Entah ni yang ketiga dah ya. Tuan-puan sekalian, dah nak habis dah masa kita ni ya. Yang kedua tuan-puan sekalian, apa yang sangat berharga sehingga ustazah ketika berada di Multazam pada tak perasan sama ada masa tu musim haji kan ataupun umrah. Dekat Multazam, ustazah dah naik dah sebenarnya dekat bahagian masjid tu. Tapi masa tu terasa macam tak boleh, aku kena pergi balik. Pergi kat Multazam, rapat-rapat ke pintu Kaabah tu.
membawa satu hajat yang besar. Apa hajat dia? Ya Allah, tolong ya Allah, rahmati ibu ayahku. Jangan sekali-kali ya Allah sedikit pun ada azab yang menyentuh kepada keduanya. Ya Allah, mak ayah aku telah memberikan aku sesuatu yang terlalu berharga. Pertama Al-Quran, kedua bahasa Arab. Itu memang saya sebut tuan-puan masa tu ingat. Ya Allah, tolong ya Allah, mak ayah aku jadi jalan ya Allah, Quran dengan bahasa Arab. Jadi jalan. Yang hari ini aku menikmati ya Allah, menikmati nikmat besar sangat daripada pendidikan Quran dengan pendidikan penguasaan bahasa Arab. Jalan dia siapa? Mak ayah, tuan. Mak ayah. Tuhan tolong jangan azab letakkan pada satu kedudukan yang sangat tinggi, kerana aku rasa sungguh bertuah dengan dua benda. Macam mana didikan Quran dan bahasa Arab tu, tuan? Ustazah nak cakap ni sebabnya Ustazah pun nak reflect pada diri sendiri, tuan-puan juga begitu. Pertama, Al-Quran. Macam mana tuan-puan Al-Quran anak-anak kita? Siapa yang ajar Quran ke anak-anak? Nak tanya, siapa nama ustazahnya? Siapa nama ustaznya? Ramai ustazah 40 orang tak dapat-dapat juga. Takut kau ramai kan, ya, tapi tak juga jadi-jadi lagi. Kalau kita boleh baca Quran, tuan-puan, Quran anak-anak kita biar kita yang ajar. Soal nak menambah baik bagi pada ustaz-ustazah lain, itu penambahbaikan. Tapi asasnya kita kena dengar anak kita baca Quran. Kita kena ajar dia baca Quran. Penat, letih, banyak kerja, itu bukan alasan. Sebab anak-anak kita adalah amanah yang sangat besar yang kita dapat daripada Allah, tuan-puan, yang tak dapat kita nak jawab macam mana besok. Boleh ke kita cakap, kenapa anak tak pandai baca Quran? Entahlah, itulah cikgu sekolah dia makan gaji buta. Boleh ke jawab macam tu? Boleh ke jawab macam tu, tuan-puan? Dah bayar dah kat sekolah tu, sekolah swasta. Boleh ke jawab macam tu? Siapa yang dulu terima amanah anak tu? Kita ke cikgu? Kita, anak kita. Jadi bila Ustazah tengok, tuan-puan, Ustazah dulu belajar Quran sampai penat. Mak tak penat-penat, tak nampak langsung muka penat dia. Kita ni yang kena hambat selalu. Ya? Balik sekolah, dah makan, dia nampak kita macam segar, ambil Quran dek. Padahal pukul 3 petang memang kelas Quran dengan mak tu kat masjid. Kalau kita fikir, mak kan pukul 3 mak dah ada kelas Quran yang formal, tunggu je lah pukul 3, apa yang ngajar ingat pukul 2 ni? Baca pukul 2, baca Quran. Mak kan kita baca petang karang kat masjid, itu lain. Itu lain. Zuhur lain, pukul 3 lain, Maghrib lain. Kadang-kadang asar nampak kita lapang-lapang, dek ambil Quran dek. Dia tak penat-penat. Yang penat ustazah, kadang-kadang sengaja tak nak melintas depan mak, pergi belakang-belakang tiang ke apa, sebab takut dia nampak kita relax-relax, ambil Quran. Quran. Semangat sentiasa bila ngajar Quran. Tak ada langsung, tuan-puan, muka lemah macam kita selalu buat kat anak kita kan. Lepas tu anak kita pun cakap macam ni, penat ke mama? Dia kata, itulah mama penat. Kita tangguhlah mama. Mama pun rasa macam tu juga. Tak ada, tuan-puan, tak ada. Nak kata tangguh-tangguh memang tak ada lah. Rajin sentiasa kalau ngajar Quran. Kita ni yang lemah semangat ni. Quran. Sambil doa, minta anak terang hati. Sentiasa diajar, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Baru-baru ni anak Ustaz nak periksa. Masa tu Wan dia ada kat KL. Wan dia tanya, beramal tak dengan surah Alam Nashrah tu nak? Tanya kat cucu dia. Ya, beramal tak? Ustazah malu sangat masa tu, tuan-puan. Sebab Ustaz tak suruh anak amal pun. Dia tanya kat cucu dia terus, kenapa tak amal? Wan dulu itulah, Wan pesan ke anak-anak Wan, tiap-tiap lepas solat 7 kali paling kurang, Alam Nashrah laka sadrak. Betul tuan-puan, daripada kecil, supaya hati terang. Anak kita dah umur berapa dah, dia buat macam muka blur, tak faham, sebab mak dia tak pernah sebut. Malu tuan-puan, malu. Allahu Akbar. Apa aku tak suruh anak aku beramal benda yang kita dapat daripada mak ayah kita?
Quran. Habis khatam darjah 6 tahun. Dah khatam Quran. Khatam dalam keadaan alhamdulillah boleh baca baik tuan-puan. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ingatkan dah merdeka. Memang best sangat lepas khatam Quran. Maknanya lepas ni boleh main galah panjang, guli, congkak. Tak adalah mak asyik panggil. Rupa-rupanya tidak. Mak kata lepas ni kita akan mula belajar tarannum Quran. Ada lagi lepas tu belajar tarannum Quran. Belajar tu Belajar daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, masuk bertanding sana sini. Mak suruh belaka. Kita bukan nak. Semua kena suruh. Muka tu tuan-puan, ya Allah, muncung ni panjang tau. Sebab apa? Sebab marah bila kena suruh masuk bertanding. Tapi mak sentiasa di sebelah. Masuk dik, boleh dik. Baca dik, mak nak dengar dik. Kalau tak ada suara, boleh, baca dik, baca. Tu kerja mak ustazah tuan-puan. Ustazah comparekan dengan kita tuan-puan, banyak mana? Aura apa yang kita ada tuan-puan? Kalau aura mak ayah kita dulu, aura apa? Aura Quran. Sampaikan kalau nampak muka mak kita kat sini, dah baca dah Quran, tak pasal-pasal dah cakap macam tu. Mak tak tanya pun, baru nampak mak dah baca dah Quran. Sebab kita tahu dah dalam kepala otak tak ada benda lain. Nak nanya dah baca Quran ke belum? Kita tahu dah. Ada satu orang hamba Allah, subhanallah, ustaz dia Al-Hafiz tu, adik-beradik dia kota besar ramai dah, 9 ke 10 ke 11 macam tu lah. Merata-rata imam sana sini, dekat Kuala Lumpur, dekat Malaysia ni lah. Ayahnya buat bersikal, dia jual sayur tuan-puan. Tapi dia kata ayah dia garang amat pasal Quran. Sebab itu dia kata, kami adik-beradik dia ramai lelaki main dia kata. Tapi bila dengar Jabah tu balik, dengar bersikal kenyok tu, cepat-cepat ambil Quran, duduk dekat depan pintu tu ramai-ramai dengan Quran. Bila Abah buka je pintu, Sadaqallahul Azim, dia kata. Tu ustaz dia cakap. Tapi nak bagi tahu aura ayah dia. Aura ayah dia, tak kira dah Sadaqallah pun, tapi aura ayah dia. Tak bagi tahu semua baca Quran, padahal main tadi tu. Duduk lastik cicak kan, ya. Tuan-puan sekalian, apalah aura yang kita ada? Aura kita. Kalau anak kita rasa macam, alah settle mak ni, tak semayang lambat pun tak apa, sebab mak pun kodok. Kalau anak kita rasa dengan mak settle, jangan abah, dia kata kan. Ya, dengan mak lambat-lambat semayang kalau dengan mak. Sebab apa? Mak dia tak, dia tahu mak dia bukan aura solat, sebab mak dia pun solat dia kodok. Tapi abah jangan, dia kata abah jangan. Dengar je bunyi motor abah, terus tutup TV, cicit-cicit semayang. Ya, bila turun je nampak abah, dah solat dah abah, dia kata. Ya, aura tu. Aura apa yang kita ada? Anak-anak kita suka bincang apa dengan kita? Macam itulah lebih kurang bahasa mudahnya. Anak-anak kita selalu teringat apa kalau nampak kita? Kalau aura kuliah, mak dia macam ni orang tuntut ilmu. Anak tu lalu kat sekolah, dia nampak kat pagar banner ceramah ustaz sekian-sekian, ceramah sekian. Dia ingat mak dia. Mak dia cakap, tadi nampak mak, minggu depan hari Sabtu ada ustazah tu mak, yang mak suka tengok dalam TV tu. Contohlah dia cakap macam tu. Sebab benda tu ada apa? Ada dia punya, yalah, macam synchronize lah. Ya, dia boleh ada, yang itulah yang synchronize. Kerti dah cakap Melayu ya. Tapi kalau mak dia tak pernah peduli kuliah agama tuan-puan, anak tengok pun tak nampak apa. Dia tak nampak. Dia nampak ceramah, dia ingat wan dia, nenek dia. Sebab nenek dia suka datang. Ya, mak dia muda lagi, dia suka datang. Subhanallah tuan-tuan. Tapi ya Allah, ya, oleh kerana mak dia peminat Fatah Amin, auranya kuat sangat, ya. Jadi kalau datanglah hamba Allah mana-mana yang mak dia minat, datang ke Johor ke mana, anak ni tak sabar nak balik rumah ni, kayuh bersikap lagi laju nak beritahu apa. Ni artis yang mak suka tu akan datang. Terpulang. Yang mana satu aura kita tuan-tuan? Kalau tadi auranya kuat, Quran. Penat usaha dulu Quran. Tapi tak tahu nak cakap macam mana syukurnya pada hari ini. Walaupun proses yang dilalui bukan terus jadi baik tuan-puan, ya. Sekarang pun tak baik lagi, nak kena baiki. Tapi sekurang-kurangnya kita sayang Quran. Kita tahu Quran itu rujukan hidup kita.
Kita tahu kita tak pernah sunyi selagi mana ada Quran. Kita takkan pernah sesat selagi rujuk Quran. Dan yang ketiga ialah bahasa Arab, tuan-tuan. Tak kira anak tuan-puan nak jadi apa pun, ya, nak jadi engineer, silakan. Kita nak sangat engineer Muslim, silakan. Oh, nak suruh anak saya jadi saintis, alhamdulillah. Tolong sumbang anak tuan-puan jadi saintis. Tapi kuncinya, tuan-puan, walau apa bidang pun dia nak jadi, tapi memahami bahasa Arab itu adalah satu tuntutan ke atas seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah. Kenapa? Sebab ini adalah alat ataupun bahasa untuk memberikan kita kefahaman, ya, untuk memberikan jiwa kita itu ketika mana kita berurusan dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi SAW. Itu memang kena, tuan-puan. Sebab lain baca Quran kalau kita tahu hebatnya dari sudut bahasanya pada Al-Quran. Lain. Terjemah pun tak sama. Zuk dia, rasa dia dengan kita memahaminya dalam bahasa Arab. Tak sama, tuan-puan. Terjemah pun tak sama. Subhanallah. Ya, sebab itu bila disuruh, dipaksa, diajar sehingga dapatlah sikit. Bolehlah kalau baca Quran tu nak faham, ya, secara umumnya ayat tu bolehlah sikit-sikit, tuan-puan. Itu pun Allahu Akbar, besarnya makna dia, tuan-puan. Sebab hati kita selalu keras, nak dibasuh dengan apa? Ayat Quran. Tapi kalau ayat Quran kita baca saban tahun tak pernah faham maknanya ataupun susah prosesnya,